Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Inna Allah yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib, atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah yang saya muliakan, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Diberi peluang untuk teruskan kehidupan, membuat persiapan amal sebelum pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan yang mulia, berada pada hari Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, seperti yang telah kita maklumkan sebelum ni, walaupun kita dalam keadaan musim PKP tak dapat nak menyempurnakan perintah solat Jumaat di masjid, tetapi perkara-perkara sunat hari Jumaat, maka kita usahakanlah untuk kita dapat sempurnakan. Memakai pakaian putih, masya-Allah, bagi lelaki, memakai Allah SWT, mandi sunat Jumaat. Ni amalan-amalan yang mana terutama kita boleh buat, potong kuku dan lain-lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, menyambung pengajian kitab kita mengenai adab makan dan minum, masya-Allah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang buah-buahan Nabi SAW. Hari ni kita nak masuk sikit tentang buah tu, nak sambung sikit. Dan kemudian kita akan masuk bab lauk pauk Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Mengenai perihal makanan, walaupun sekarang kita bulan puasa, bulan Ramadan, tak boleh makan, tapi kita kena tahu, tuan-tuan, adab-adab makan supaya kita jelas yang mana sunnah Nabi SAW, yang mana adab yang dianjurkan oleh para alim ulama, supaya kehidupan kita terpandu dengan sunnah dan juga adab yang dianjurkan oleh para alim ulama. Semoga kehidupan kita ni barakah. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kita tuan bila apa dia, tuan-tuan? Kulu, makanlah halalan tayyiba, makanan yang halal dan juga yang baik, masya-Allah. Bukan sebarang-sebarang, bukan hanya sekadar halal saja, tapi yang baik. Bahkan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, Allah Taala berfirman bahawa setiap perkara dalam kehidupan ini akan dihisap. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan dihisap. Apa yang kita makan tu akan dihisap. Walaupun satu zarah akan dihisap di kehidupan akhirat, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kita juga kena tahu bahawa dialah Allah yang memberi kita kenyang ketika kita lapar, yang beri kita makan waktu kita lapar. Allazi at'amahum min ju'. Waktu kita lapar, dialah Allah yang beri kita kekenyangan. Dan juga Allah Ta'ala cerita dalam Quran bagi Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata apa? Wa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang beri makan dan juga dialah Allah yang beri minum. Ini perkataan dakwah iman yakin, supaya kita tahu segala makan dan minum kita ini rezeki daripada Allah SWT, dan kita belajar untuk menghargai. Jangan kita merendah-rendahkan ataupun memperlekehkan rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mengenai buah-buahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah pandangan ulama menyebutkan tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung yang lepas, tuan-tuan. Antaranya adalah buah kurma. Kurma berbagai jenis lah. Kurma muda itu rutab, ataupun kurma biasa seperti ajwa, barni. Ini semua kurma-kurma, masya-Allah, yang dimakan di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudiannya tembikai. Setengah pandang menyebutkan juga adalah timun, tuan-tuan. Timun. Baik, mengenai timun, ada pandangan mengatakan bahawa timun yang dimaksudkan itu adalah timun, memang timun yang bukan macam timun kita. Dia ada jenis timun yang memang timun setengah-setengah orang di Arab ataupun di
negeri India, Pakistan, dia orang makan macam makan biasa. Macam kita timun ni kan, kita makan rojak, ataupun kita nak makan nasi, kita buat acar dan sebagainya. Tapi ada jenis timun yang memang dia orang makan macam makan buah temikai susu, macam makan biasa. Jadi sekarang ulama kata kebarangkalian timun yang disebutkan yang Nabi sulam dengan rotab itu ialah timun itu. Wallahu ta'ala alam. Dan juga tuan bila apa lagi? Temikai susu. Buah ada 5. Anggur. Ulama kata anggur sama ada anggur segar. Maksudnya anggur lah. Ataupun anggur kering, iaitu kismis. Barley. Ini dimakan oleh Nabi SAW. Buah tin. Buah tin juga dimakan oleh Nabi SAW. Seorang pandangan menyebutkan bahawa termasuk juga pisang. Ini antara buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Cendawan. Ini antara yang dimasukkan, yang dimakan oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, sekarang kita masuk mengenai bab lauk pauk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pagi ni kita merujuk kitab Nurul Uyun yang dikarang oleh Hazrat Sidin Nas rahimahullah, seorang ulama besar yang wafat di bumi Mesir. Makamnya ada di kaki bukit Jabal Mukhattam, tuan. Baik, mengenai makanan Nabi SAW. Nabi SAW sesekali tidak akan makan dari harta zakat, bahkan baginda akan memakan dari hadiah pemberian. Maksudnya Nabi SAW tidak akan makan zakat, sedekah dan sebagainya. Ini Nabi tak makan. Sebab itu kita tengok para keturunan Sayyid ni, para sadah ni, mereka tak makan makanan sedekah kan. Sebab mereka di kalangan sadah. Tapi kalau hadiah dibenarkan. Baik. Dan Nabi SAW tidak bermegah-megah pada makanan. Hari ni tuan-tuan bila Masya Allah kita makan, kadang kita ambil gambar kan. Apa niat kita? Kalau kita niat nak bermegah-megah tu bertentangan dengan sunnah lah. Tapi kalau kita niat nak share kan, supaya orang tahu resipi, boleh masak juga, tu tak apalah, Masya Allah. Tapi kalau kita niat nak bermegah-megah, itu dia mukhalafah sunnah lah. Sebab Nabi SAW tidak suka bermegah-megah dengan makanan. Baik. Bahkan Nabi SAW akan membalasi pemberian mereka. Maksudnya orang, kalau orang bagi makanan pada Nabi SAW, Nabi SAW adalah orang yang insan yang mana tidak akan lupa jasa orang tu. Masya Allah, Nabi akan membalas makanan yang diberikan ataupun apa yang diberikan tu. Masya Allah. Baik. Sebab tu ada pandangan menyebutkan apa? Tahaddu tahabbu. Bertukar-tukar ni bertambah kasih sayang. Bertukar-tukar hadiah. Macam orang Melayu kita buat kan. Orang ni hantar jual dah buka, katalah nasi minyak. Esok dia balas pula, katalah nasi lemak, Masya Allah kan. Ini bertukar-tukar ni satu perkara yang baik, sunnah. Tahaddu tahabbu. Bertukar-tukar bertambah kasih sayang. Baginda SAW pernah mengikat perut dengan batu kerana menahan lapar. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Sedangkan Allah SWT telah mengurniakan kepada baginda SAW kunci-kunci khazanah bumi, namun baginda tidak menerimanya dan memilih untuk mendapat bahagian di akhirat. Kata ulama, Nabi pernah ditawarkan, tuan-tuan, Masya Allah, untuk jadikan bukit-bukit di Mekah tu sebagai emas. Namun Nabi SAW telah menerima cadangan yang dianjurkan oleh Jibril AS. Maka Nabi kata, sehari makan, sehari kenyang, sehari lapar. Supaya ketika kenyang, Nabi akan bersyukur pada Allah. Ketika lapar, Nabi juga akan bersyukur pada Allah dan dapat merasai keadaan ataupun perasaan orang yang lapar, orang miskin. Subhanallah. Antara hikmah Ramadan, tuan-tuan, kata ulama, adalah untuk kita dapat belajar dan merasai bagaimana peritnya, bagaimana susahnya, bagaimana laparnya orang miskin, Masya Allah, dalam menghadapi kehidupan mereka. Subhanallah. Baik. Seterusnya, baginda SAW pernah memakan roti berlaukkan cuka dan berkata, ni'mal idam al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Baik. Tuan-tuan yang mulia, hadis mengenai cuka ini, kata ulama, dia bertembung. Bertembung dengan hadis yang Nabi SAW beritahu sebaik-baik lauk ialah daging. Baik, ulama bahas. Ulama kata raja bagi lauk adalah daging. Nabi SAW paling suka daging. Namun kenapa dalam
hadis ini Nabi SAW menyebut sebaik-baik lauk ialah cuka kerana, kata ulama, satu ketika Nabi SAW telah pergi ke rumah satu orang sahabiah, Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan Ummu Hani ni orang susah. Dan dia telah menghidangkan kepada Nabi SAW cuka, tuan-tuan. Kat rumah dia ada cuka je. Nabi SAW, tuan-tuan, dia Allah Akbar, tinggi akhlak Nabi. Nabi SAW orang yang bersyukur pada Allah. Nabi SAW beritahu apa? Ni'mal idam al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Gembira hati Ummu Hani radhiyallahu anha. Di sini Nabi SAW nak ajar kita betapa kita kena belajar menggembirakan orang yang beri makanan pada kita. Maksudnya itu tanda terima kasih kita pada dia. Dan Nabi SAW ajar kita supaya jangan menghina makanan. Nabi cukup tak suka orang menghina makanan. Kalau tak nak, Nabi tinggal. Kalau nak makan, tak nak tinggal, Nabi tak suka orang menghina makanan. Barangkali tuan-tuan yang mulia, berlaku dalam kehidupan masyarakat kita, kadang-kadang menziarahi rumah tetangga ataupun rumah siapa-siapa, orang hidang biskut. Biskut je. Punya kedekut, pagar mahal. Kereta banyak 7-8 biji, hidang biskut je, punya dah kedekut. Ini perkataan yang mukhalafah sunnah. Kenapa tuan-tuan mulia? Perkataan ini perkataan yang merendah-rendahkan tuan rumah yang mana masya-Allah boleh jadi disebabkan duit dia dah habis dah, memang pagar dia cantik, duit dah habis buat pagar. Duit dah habis dah beli kereta. Kat rumah ada biskut kering je. Jadi kita nak belajar daripada Nabi SAW, kita gembirakan tu, masya-Allah. Inilah yang terbaik di waktu yang terbaik. Inilah terbaik sekali, masya-Allah. Belajar. Kalau tak nak, tak payah makan. Nabi dah ajar. Cuma setengah ulama kata, untuk ambil keberkatan, kita makanlah, kan. Perlahan-perlahan. Kalau benda yang kita tak berapa gemar ataupun kita tak berapa makan, kita makan perlahan-perlahan, sikit-sikit, masya-Allah. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Sebagai adab. Baik. Jadi kata ulama, hakikatnya raja lauk adalah daging, masya-Allah. Nanti kita akan jumpa di daging, insya-Allah. Baik, seterusnya. Baginda SAW juga, kata Sayyidina rahimahullah, memakan ayam, memakan lahmal dajaj wa lahmal hubara. Nabi juga memakan daging ayam dan juga angsa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ad-dubba wadh-dhira'a minasy dan Nabi SAW juga menyukai labu dan makan bahagian peha kambing. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Dalam bahagian kambing, Nabi SAW, masya-Allah, paling suka peha kambing, tuan-tuan. Tetapi kata ulama, kalau tuan-tuan tengok dalam antara makanan yang Nabi makan adalah kaki kambing. Kenapa, tuan-tuan? Nabi suka peha. Tapi Nabi lebih kerap makan kaki. Kalau nak kira kekerapan tu, kata ulama, Nabi lagi kerap makan kaki kambing daripada peha. Di Madinah dia jual kaki kambing, kan, sup kaki kambing di syariat korban. Baik, orang Pakistan panggil paya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kata ulama, Nabi mendahulukan orang lain dalam bab makan. Nabi bagi sahabat makan sedap-sedap, Nabi ambil kaki. Allahu Akbar. Nak cerita tawaduknya Nabi SAW. Namun dalam bab suka, Nabi suka makan peha kambing, masya-Allah. Jadi sahabat yang tahu Nabi suka peha ni, sahabat akan bagi pada Nabi SAW. Tapi sahabat-sahabat yang datang daripada jauh, kan, mereka datang sebagai pengembara, mereka datang daripada negeri yang jauh, Nabi SAW akan jamu mereka dan Nabi ambil kaki, masya-Allah. Dan kepala kambing juga dimakan oleh para sahabat. Kita bacalah itu sahabat, kan, kepala kambing dibahagi-bahagikan sampai datang balik ke rumah orang tu, masya-Allah. Ini sifat isar yang tinggi, subhanallah. Baik, mengenai bab labu, Nabi SAW suka makan labu. Nanti kita jumpa hadis tentang labu yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebut oleh Anas
bin Malik radhiyallahu an. Baik. Tuan-tuan, mengenai bab labu ni, apa dia tuan-tuan? Satu ketika, Maulana Yusuf rahimahullah, pengarang kita itu sahabat, telah menceritakan kepada anak muridnya bahawa Nabi SAW suka makan labu. Nabi suka makan labu. Baik. Maka apa berlaku tuan-tuan? Bila ceritakan Nabi suka makan labu, satu anak murid dia telah bangun. Dan bagi tahu, Maulana, saya tak suka makan labu. Budak ni nak buat lawak, macam nak gurau-gurau lah. Maulana, saya tak suka makan labu, dia kata. Saya tak suka makan labu. Maka Maulana Yusuf rahmatullah dia kata ulama, pada ketika itu, bila dengar budak ni bangun sambil macam ketawa-ketawa, bagi tahu saya tak suka makan labu. Macam ada setengah orang kan, saya tak makan sayur. Tak apalah, memang dia tak makan. Jadi budak ni pun dia niat macam tu, dia bukan nak menghina ataupun apa-apa. Dia cuma nak bagi tahu bila mana Maulana sebut Nabi suka makan labu, dia bangun. Dia kata, saya tak suka makan labu. Baik, Maulana Yusuf rahimahullah, pada ketika itu kata ulama, mukanya pucat. Dan Maulana Yusuf bergegas pergi dekat budak ni. Masya Allah. Maulana Yusuf telah pegang badan budak ni, goncang badan dia, dan bagi tahu, mengucap. Terkejut, satu kelas terkejut. Budak-budak pelajar student madrasah semua terkejut. Budak ni pun terkejut, mengucap. Manusia kata, mengucap. Budak ni pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua tanya, Maulana, kenapa Maulana? Maulana kata, di saat ketika saya beritahu kekasih Allah, Habibullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi SAW suka makan labu, dan kamu bangun bagi tahu kamu tak suka makan labu. Saya takut perkataan itu telah menyebabkan Allah begitu murka pada kamu dan menyebabkan iman kamu gugur. Ni tuan-tuan, jangan main-main. Nak bagi tahu pada kita perkara yang Nabi suka. Di saat orang cerita dekat kita, Nabi suka, kita kata kita tak suka. Ini bahaya. Kita tak makan satu hal. Sebab itu kata ulama, lebih selamat adalah perkataan begitu apa? InsyaAllah saya makan. InsyaAllah saya makan. Mungkin sekarang kita belum makan. Dan kita mau doa, ya Allah, apa yang Nabi suka, bukalah pintu hati saya untuk suka. Supaya bertepatan cita rasa saya, keinginan saya dengan apa yang Nabi suka. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Anas bin Malik, tuan-tuan, tak pernah makan labu. Tak pernah, usia dia tak pernah makan labu, kata ulama. Di hari dia dapat tahu Nabi makan labu, Nabi suka labu, maka Anas kata, tidak ada makanan yang lebih aku sukai melebihi labu. Inilah sahabat Nabi. Mereka menukarkan apa yang perasaan mereka kepada apa yang Nabi suka. Kesukaan Nabi itulah kesukaan mereka. Kegembiraan Nabi itulah kegembiraan mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam bab perkara-perkara lauk pauk ke ataupun apa saja berkaitan dengan sunnah, kita tak mampu buat, kita jangan cakap bukan-bukan. Bayangkan, nak tunjukkan mana Yusuf nak bagi tahu kita tu, barang itu sahabat kan, Hazrat Syekh Yusuf rahimahullah, dia goncang badan budak tu, suruh mengucap. Sebab percakapan saya tak suka makan labu sambil ketawa-ketawa tu seakan-akan menghina hadis Nabi SAW, menghina makanan kesukaan Nabi SAW. Walhal memang budak tu tak makan, tapi bila lepas orang cakap Nabi suka, kita membantah cakap dia tak suka, itu satu perkara yang bertentangan daripada sudut adab. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menggemari buah labu. Apabila dibawakan makanan ataupun mendapat undangan, aku akan mengikuti baginda dan menghidangkan makanan itu, ini labu, di hadapan baginda, sebab aku tahu baginda menyukainya. Ini tuan-tuan, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bercerita, aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada buah labu yang sudah dipotong-potong.
Aku bertanya, mengapakah buah labu ini dipotong-potong? Baginda SAW menjawab, dengan memotongnya begini, makanan kita menjadi banyak. Labu kan? Biasa kan kalau orang tu kita masak, kalau orang kahwin, kalau di Johor tu, di Mersing tempat saya, dipotong-potong dulu kan. Bukan besar-besar, potong kecil-kecil kan. Jadi makanan tu jadi banyak, Masya Allah. Baik, hadis ini juga hadis sahih. Seterusnya, mengenai pilihan lauk pauk Nabi SAW. Daripada Nu'man bin Bashir berkata, Nu'man bin Bashir, bukankah kamu semua dapat makan dan minum sesuka hati kamu? Padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW tidak mempunyai apa pun buat mengisi perut walaupun sebiji kurma kering. Ini tuan, ini hadis sahih. Nak beritahu pada kita, Nabi SAW ialah insan yang mana bukanlah rumah Nabi ni banyak lauk pauk. Walaupun bab ni, bab lauk pauk Nabi SAW, lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Bukanlah rumah Nabi ni tiap-tiap hari penuh lauk. Tidak. Ada hari yang mana hanya ada makanan yang boleh disimpan di celah ketiak Bilal. Dalam hadis sebut tuan-tuan. Bahkan Siti Aisyah pernah cerita, berlalu satu purnama dan datang purnama yang baru dalam keadaan rumah kami tak ada makanan. Dan Siti Aisyah pernah tunjuk bahawa inilah perut, iaitu perut Nabi SAW, yang tidak pernah merasai kekenyangan dalam hidupnya. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, betapa tingginya Nabi SAW. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasih, kalau Nabi ada makanan, Nabi akan dahulukan sahabat. Nabi akan dahulukan ashabus sufah. Nabi akan dahulukan umat. Subhanallah. Ini keadaan yang berlaku di rumah Nabi SAW. Setengah pandangan mengatakan bahawa kalau satu orang itu di rumah dia, dia kata lauk tak ada. Lauk tak ada. Tapi cuka ada tak? Cuka ada. Maka kata ulama, ulama berkatakan daripada hadis tentang cuka tu, rumah orang tu ada lauk. Sebab cuka itu sudah dikira sebagai lauk. Nak cerita dahsyatnya tuan-tuan yang mulia, Masya-Allah, kehidupan mereka yang mana banyak susah payah daripada kesenangan, subhanallah, dalam kehidupan mereka membawa manusia pada Allah ni. Sehingga kan kalau kat rumah ada cuka tu pun dah kira ada lauk dah, subhanallah. Bahkan Nabi makan satu hari satu lauk je kata ulama. Satu hari satu lauk saja, Masya-Allah. Maksudnya sekali makan tu satu lauk. Subhanallah. Dan cuka itu dikira sebagai satu lauk. Bukanlah macam kita kan, 3 rasa ada, steam limau, macam-macam ada. Subhanallah, nak buka puasa macam-macam. Baik. Kata ulama, makan tak salah, cuma makan dengan cara yang betul. Makan yang halal, makan yang baik. Jangan membazir. Makan berjemaah, makan cara sunnah. Makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Ini kita nak belajar daripada Nabi SAW. Jangan kita hidang terlampau banyak sehingga membazir dan sebagainya. Alangkah baiknya kita teruskan tradisi tok nenek kita. Sebelum kita buka puasa tu, kita bertukar lauk dengan jiran tetangga untuk eratkan silaturahim. Bahkan seperti kita tahu dalam riwayat, tahaddu tahabbu, bertukar-tukar bertambah kasih sayang. Baik. Seterusnya, daripada Zahdam Al-Jarmi rahimahullah berkata, Zahdam Al-Jarmi ni tabi'in tuan. Kami berada di rumah Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu an. Lalu kami diberi hidangan daging ayam. Ini tadi kita beritahu hadis tentang Nabi makan ayam kan. Baik. Tiba-tiba seorang daripada kami pergi menjauh. Maksudnya bila Abu Musa didatangi oleh tabi'in, Abu Musa hidangkan lauk ayam. Lauk ayam dihidangkan, subhanallah. Kemudian satu orang tabi'in ini, sekarang pandang kata beberapa orang, dia macam mengundur diri dah. Sebab dia menyangka Nabi tak pernah makan ayam. Dia tak nak makan benda Nabi tak makan. Ni tuan-tuan, ni orang yang Masya-Allah kan. Mereka nak belajar-belajar ikut Abdullah bin Umar yang asyaddu tamassaka bi sunnatin Nabi. Bersungguh-sungguhlah mengikuti Nabi SAW. Maka dia pun tak makan dengan sebab menyangka Nabi SAW tak makan. Baik. Abu Musa bertanya kepada mereka, kepadanya,
Mengapakah kamu menghindar? Yakni kenapa kamu macam mengundur diri tak nak macam tak nak makan? Datang rumah Abu Musa sedang lauk daging ayam, lauk ayam, mereka macam tak nak makan. Lelaki itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan makanan yang menjijikkan. Sebab aku pernah tengok ayam ni makan benda yang menjijikkan. Maksudnya macam makan cacing dan sebagainya, makan ulat dan sebagainya. Ni kata lelaki tadi. Baik. Selepas itu, aku bersumpah tidak akan memakan ayam. Lepas tengok ayam makan benda yang menggelikan ni, menjijikkan ni, aku pun tak naklah makan ayam. Dan nekatlah tak nak makan ayam. Dalam erti kata lain, kata ulama, dia berbuat sedemikian, bila nampak ayam makan benda yang geli ni, benda yang jijik ni, dia berbuat sedemikian dengan merasakan bahawa Nabi tak makan ayam, sebab tu dia berani nekat untuk tak nak makan ayam. Adapun kalau dia tahu Nabi pernah makan ayam, dia takkan buat macam tu, kata ulama. Baik. Abu Musa membalas, marilah, aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Ni hadis sahih Bukhari. Hadis sahih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kadang-kala kita ni tuan-tuan di Malaysia hanya tahu Nabi makan kambing je. Kadang kalau kita dah berani kan, makan kambing lah, kambing sunnah. Ayam tak sunnah. Sedangkan hadis makan ayam sahih, tuan-tuan. Hadis makan ayam sahih. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita kena tahu, tuan-tuan, mengenai lauk-lauk yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Cuma kena tahulah, bukan hari-hari Nabi makan ayam. Bukan hari-hari Nabi SAW makan kambing. Tapi kalau dibicarakan Nabi pernah makan apa? Ayam Nabi pernah makan. Kambing Nabi pernah makan, daging Nabi pernah makan. Masya-Allah. Bahkan ikan. Ikan, kita makan ikan. Cuba tanya orang Melayu, Nabi makan ikan tak? Mana ada. Ikan ni tuan-tuan, bukan orang Mersing je makan. Kami orang Mersing kan, duduk tepi laut, dapat ikan segar selalu dulu waktu kat Mersing lah. Tapi tuan-tuan yang mulia, kalau Nabi makan ikan, kita pun tak boleh makan ikan. Ini kita macam-macam ikan kita makan. Steam 5 lah, 3 rasa lah, 4 rasa, 12 rasa lah, macam-macam kan. Baik. Tuan-tuan yang mulia, berlaku satu rombongan Syariah dihantar oleh Nabi SAW. Ketuanya Amir jemaah tu Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan jemaah ni sampai di satu pesisiran pantai di Laut Merah. Saya pernah kata di Yanbu di Saudi, di 200 km daripada Madinah. Saya alhamdulillah beberapa kali sampai di sana. Kalau tuan-tuan pergi di Yanbu tu, dekat satu tugu, satu rombot dia tu ada tugu ikan besar dalam bekas. Dia memang bandar nelayan lah. Orang Malaysia ramai juga duduk sana kerja minyak Aramco. Baik, jadi tuan-tuan, apa cerita dia? Sahabat Nabi ni terputus bekal makanan. Yang tinggal hanya kurma. Maka Amir jemaah telah bagi seorang sebiji kurma, dan kurma tu bukan untuk dimakan. Lain itu sahabat cerita kurma tu hanya untuk disimpan. Yang cerita kisah ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, makanan tak ada, terputus bekal. Yang tinggal hanya kurma. Kurma tu pun bukan dibagi untuk makan, tapi untuk simpan. Bangun pagi hanya boleh rasa je, jilat je. Rasa, simpan balik. Tak boleh makan. Sebab makanan tak ada. Simpan kurma tu untuk jilat saja. Subhanallah. Nak bagi hilang rasa. Kalau Piramli ambil bau kan. Ni rasa jilat je. Allah Akbar. Setelah ujian datang, janji Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Dia balik susah, pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala tambah lagi. Balik susah, pasti ada bantuan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala damparkan seekor ikan yang besar, namanya Al-Ambar. Kata sahabat, kami berdiri dekat mata dia. Besar ikan, tuan-tuan. Sahabat Nabi sebagian nak makan, sebagian tak nak makan. Sebab apa? Tak pernah tengok Nabi SAW makan. Mereka putuskan kita makan lah sebab darurat ni. Mereka tak pernah tengok Nabi makan ikan. Baik. Dan kemudian mereka telah potong ikan ni, tuan-tuan. Kata Syekh kami, Syekh Abu Muhsin, di Madinah dulu, di Masjid Nabawi, kami belajar kisah ni. Ikan tu telah diawetkan, maksudnya diletakkan garam. Sebab nak bawa balik jumpa Nabi SAW, beberapa potong. Mereka makan lama ikan tu, berhari-hari. Wallahualam, mana masak apa. Baik. Ikan ambar ni ikan besar.
Dan dibawa ke Madinah 200 kilo. Perjalanan lebih kurang dalam 6 hari zaman dulu. 200 kilo ni lebih kurang 6 hari. Baik, sampai di Madinah mereka cerita kepada Nabi SAW. Kisah ini tuan disebut dalam kitab-kitab fiqah. Termasuk Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid. Dalam bab adakah ikan ni bangkai ataupun tidak. Baik, tuan-tuan yang mulia dibawa oleh Nabi SAW. Dicerita pada Nabi SAW dan Nabi minta dibawa ikan tu. Dan Nabi SAW telah makan. Syekh kami kata itulah dalil menunjukkan ikan ni pernah dimakan oleh Nabi SAW dan dalil bahawa ikan boleh makan bukan bangkai. Menunjukkan Nabi pernah makan ikan. Jadi janganlah kita kata Nabi makan kambing je. Sedangkan apa yang kita makan dalam kehidupan kita sehari ini adalah makanan yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Nabi makan ikan, Nabi makan ayam. Masya Allah. Baik. Cuma Syekh saya kata, ikan tu memang diletakkan garam. Syekh saya pesan, janganlah bagi tahu kepada orang-orang Asia, dia kata. Sebab orang Indonesia ni, dia kata dia suka makan ikan masin, ikan asin, dia kata. Nanti dia khawatiri orang akan cakap, ikan masin, ikan sunnah. Nanti bahaya pula. Sedangkan tujuan garam tu diletakkan adalah untuk awet. Untuk awet. Saya kata jangan cerita dengan dia orang. Nanti sekarang orang yang jual ikan masin buat signboard, makanan sunnah ikan masin. Tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi pernah makan ikan. Seterusnya. Baik. Daripada Safinah radhiyallahu an. Safinah sahabat Nabi, tuan-tuan. Nama betul dia adalah Sayyidina Mahran. Dan dia ni adalah hamba Nabi SAW. Kenapa dia panggil Safinah? Safinah ni kapal. Dia akan angkat barang belakang. Dia suka angkat barang. Kalau angkat barang, dia akan letak kat belakang dia. Ataupun kat atas kepala dijunjung. Macam kapal lah bawa barang kan. Maka gelaran Nabi berikan kepada dia Safinah radhiyallahu an, kapal. Nama betul dia Hazrat Mahran radhiyallahu an. Baik. Ni Safinah ni kisah dia masyhur lah. Kisah dia terdampar dekat ketika mereka rombongannya pergi buat dakwah, dia terdampar. Kemudian, itu sahabat cerita apa? Singa datang nak terkam dia kan. Tu Safinah tu radhiyallahu an. Tu hamba Nabi SAW. Waktu dia pergi berdakwah. Baik. Safinah radhiyallahu an berkata, dia hamba Nabi, dia dekat dengan Nabi kan. Apa dia kata? Aku pernah memakan daging puyuh bersama dengan Rasulullah SAW. Hadis ini Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Nabi SAW juga, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW juga, tuan-tuan mulia, pernah makan daging puyuh. Pernah tak kita makan daging puyuh? Ada, Masya Allah. Kat kedai-kedai pun dijual daging puyuh, masak sambal dan sebagainya. Hari ini baru kita tahu bahawa daging puyuh juga pernah dimakan oleh Nabi SAW. Disebut oleh Safinah radhiyallahu an. Baik. Zahdam Al-Jarmi berkata, kami berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau menghidangkan makanan. Ni hadis lain tuan-tuan. Tadi cerita bab ayam juga, ni dicerita bab ayam juga tapi dengan matan yang berbeza. Kami berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau menghidangkan makanan, antaranya adalah daging ayam. Di kalangan kami ada seorang lelaki daripada Bani Saimilah. Kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Daripada Bani Taimilah. Kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Lelaki itu tiba-tiba menjauh daripada hidangan. Abu Musa pun berkata, marilah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Lelaki Bani Taimilah itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan benda yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku menghindarkan dan bersumpah tidak akan memakannya selama-lamanya. Hadis sahih Imam Bukhari. Namun tuan-tuan yang mulia, setelah dengar Nabi makan, dia pun turut memakan lauk tersebut yang dihidangkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Baik, seterusnya. Daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik. Zaitun ni tuan-tuan mulia banyak di belah-belah Mediterranean. Laut Mediterranean tu orang belah Palestin, orang belah utara Afrika, Algeria, Morocco, Tunisia kan. Mereka ni ialah orang-orang yang mana mereka istiqamah makan minyak zaitun. Pagi sarapan minyak zaitun,
Bukan makan je pakai. Sunnah Nabi SAW kan pakai minyak zaitun dekat kepala. Nabi kalau nak tidur, Nabi akan pakai minyak zaitun di kepala. Kemudian Nabi akan letak satu kain untuk minyak tu meresap kat kain tu. Jadi taklah kotor serban Nabi, imamah Nabi, jubah, baju Nabi SAW ataupun bantal dan sebagainya tak kotor. Kadang kita tak tahu kan, kita pakai minyak, kita tidur. Jadi habislah bantal berminyak dan sebagainya. Sunnah Nabi SAW pakai minyak zaitun, lepas tu dia letak kain. Itu sunnah tu tuan-tuan. Lepas pakai minyak zaitun, letak kain. Lepas tu baru pakai kopiah ataupun pakai serban. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, minyak zaitun ni berasal daripada pohon yang diberkati. Jadi tuan-tuan, rumah yang tak ada minyak zaitun tu, Masya Allah, carilah minyak zaitun. Walaupun dekat Arab jual kan, dekat Malaysia pun ada jual juga. Bahkan harga lebih kurang je, dalam RM11, RM12 macam tu je. Kalau nak yang elok sikit, olive oil tu bagus tu, Masya Allah. Olive oil punya syarikat tu kan, tu bagus, Masya Allah. Boleh beli daripada Palestin, boleh daripada Turki ke, daripada Morocco ke, Tunisia ke, kan. Tu semua, Masya Allah, tu bagus-bagus. Orang-orang di sana, kita tengok kulit dia, Masya Allah, elok-elok, sihat-sihat. Mereka makan istiqamah minyak zaitun. Sebab zaitun termasuk dalam pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan, tadi kita dah masuk bab labu. Sekarang kita masuk sikit sambungan daripada hadis bab labu tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke jamuan makan yang disediakannya sendiri. Seorang tukang jahit, dia jemput Nabi makan. Dia buat jamuan kecil-kecil, dia jemput Nabi. Aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ke majlis jamuan makan itu. Tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah berisi labu dan daging untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di dalam piring hidangan. Sejak itu aku menyukai labu. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Menceritakan tentang satu hari, ini kisah bagaimana Anas bin Malik tahu yang Nabi suka labu. Sebelum tu dia tak tahu. Jadi hadis-hadis yang tadi kita baca bab labu tu, hadis tu datang kemudian. Hadis ni datang dulu. Yang mana Anas bin Malik pernah ikut Nabi SAW. Dia kan khidmat Nabi. Dia kan anak Ummu Sulaim radhiyallahu anha, anak tiri kepada Abu Talha radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dan dia menemani Nabi SAW pergi jamuan tadi, tunaikan hak jamuan. Orang jemput datang. Bila sampai, orang tu hidangkan roti gandum dan hidangkan apa? Lauk, kuah labu dan juga daging. Nabi SAW mencari-cari labu tu. Maksudnya Nabi dah ambil, kan dah makan, Nabi nak tambah, Nabi tengok. Tengok, cari-cari, Nabi cari labu tu. Ataupun setengah pandangan kata, waktu Nabi cedok tu, Nabi mencari-cari labu. Bukan kuah tu diutamakan, tapi labu tu yang dipotong-potong tu yang diutamakan. Jadi kata Anas, aku tengok tu, barulah aku tahu yang Nabi SAW suka makan labu. Ada pandangan lain menyebutkan bahawa Anas kata, aku mulai pada hari tu, tidak ada makanan yang lebih aku suka melebihi daripada labu. Subhanallah. Baik. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW menyukai Nabi SAW menyukai manisan dan madu, halwa wal asal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebab itu tuan-tuan mulia, jangan pelik kenapa orang-orang Arab, kan, orang-orang Arab suka makan manisan. Orang Arab, orang belah-belah Pakistan, orang India kan, orang Hindustan ni, mereka suka manisan. Sebab manisan ni adalah makanan sunnah sebenarnya. Nabi suka makan manisan. Sebab tu kat Arab ada banyak jual halawiyat kan. Halawiyat ni banyak jual manisan-manisan ni, Masya Allah. Sebab Nabi SAW suka makan manisan, tuan-tuan, Masya Allah. Cuma bukan dengan kadar yang banyak. Setengah pandang kata, dia ada kadar dia, bukan banyak, bukan lebih-lebih. Kadar yang patut untuk dimakan, Masya Allah. Ini tuan-tuan, mengenai bab manisan. Baik. Daripada Atha bin Yasar melaporkan, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah SAW
Baginda SAW memakannya. Ni daging panggang. Juga Nabi makan, Masya Allah. Ni antara lauk pauk. Bukan hari-hari makan, tuan-tuan. Jangan kita ingat hari-hari pula. Nabi SAW makan. Maksudnya pernah makan. Baik. Seterusnya. Kita tengok dalam kitab Sidin Nas ni. Nurul Uyun. Baginda SAW akan makan menggunakan 3 jari. Dan baginda SAW akan menyisipnya tatkala selesai. Ini dah disebutkan sebelum ni. Nabi kalau makan dengan 3 jari. Tapi Nabi makan buah. Makan roti. Maka kita tuan-tuan, kita makan nasi, kita ambil berkat lah. Mula-mula makan dengan 3 jari. Lepas tu makan dengan 5 jari. Lepas habis makan, kita sisip jari kita. Kita telah terangkan itu kan. Macam mana? Jari ni, jari ni, jari ni. Jari bawah, ke mana baru jari yang ni. Mulakan jari tengah. Sisip jari tengah. Jari telunjuk, ibu jari. Jari anak ni. Kemudian baru jari ni. Kemudian, kucuk macam tu. Itu kaedah yang disebut oleh para alim ulama dalam bab menyisip jari. Baik, baginda SAW juga memakan roti yang diperbuat dari barley, yakni syair, dengan tamar. Roti yang dibuat daripada barley, yang disebut dengan nama syair, tuan-tuan. Baik. Dan juga Nabi SAW makan tamar. Bila sebut tamar ni, tuan-tuan, tamar ni ialah kurma kering. Kalau rutab, kurma basah. Kalau tamar ni kurma kering. Tamar dengan keju ataupun mentega. Tuan-tuan tengok kan dekat Madinah ataupun Mekah, kadang buka puasa kan dihidangkan keju tu kan. Dikecil-kecil kan. Jubun tu dihidangkan. Tu makanan yang Nabi SAW suka makan, tuan-tuan. Baik. Baginda amat menyukai madu dan juga halwa, manisan, telah disebutkan tadi. Baik. Itu mengenai bab makanan lah. Dan kita Sidin Nas. Seterusnya, Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW dalam masjid. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Mughirah bin Syu'bah bercerita, pada suatu malam aku bersama Rasulullah SAW pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan daging panggang untuk kami. Rasulullah SAW mengambil pisau dan memotong daging itu untuk kami berdua. Bilal datang untuk memberitahu waktu solat sudah tiba. Rasulullah meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat begini? Berbuat begitu, yang ini memberitahu orang sedang makan tentang solat. Bertuah betul. Kumis Mughirah sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya pada waktu itu. Rasulullah SAW pun berkata, biar ku potong kumismu yang sudah panjang melebihi siwak ini, atau potonglah kumismu sampai batas siwak. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan yang mulia, ini hadis mengenai perihal Nabi dihidangkan tentang kambing yang dipanggang, tuan. Nabi SAW punya lauk, kadang lauk yang berkuah, kadang yang dipanggang, dibakar, subhanallah. Ini merupakan makanan yang Nabi suka. Cuma bukan hari-hari, tuan-tuan kena tahu. Bukan hari-hari. Yang pernah Nabi SAW makan. Kekerapannya begitu kurang. Sebab itu Sayyidina Aisyah kata, inilah perut yang tidak pernah merasai kenyang. Jangan kita jadikan dalil pula Nabi suka makan kambing, hari-hari kita makan. Dia berbeza dengan makanan yang dijadikan sebagai dawa, ubat. Seperti zaitun tu tiap-tiap hari. Ataupun madu tu tiap-tiap hari. Sebab dijadikan sebagai dawa, ubat. Baik, makan di rumah orang soleh ni. Makan rumah orang soleh adalah ubat, tuan-tuan. Ta'amu salihin, dawa. Makanan orang soleh itu adalah ubat. Sebab itu tuan-tuan tengok, kadang-kadang tok-tok guru ataupun ulama-ulama minum air kan, tinggal baki orang berebut nak minum air. Ataupun makan dengan mereka, ambil bekas lepas dia makan tu. Sebab ta'am salihin ad-dawa. Makanan orang soleh itu adalah ubat. Dan ianya ada barakah. Sebab itu tuan bila setengah orang pergi rumah tok-tok guru ni, dia akan jamah semua lauk, dia akan rasa, ambil berkat. Sebab makanan yang dimasak oleh orang soleh ni
dawak, penawar dan ada berkatnya. Baik. Abu Hurairah bercerita Rasulullah pernah dihidangkan dengan daging. Bahagian kaki daging itu diberikan kepada baginda. Itulah bahagian kesukaan baginda. Oleh itu baginda SAW memakannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini telah disebutkan tadi. Nabi makan kaki kambing. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menyukai bahagian kaki daging. Seseorang pernah membubuh racun pada bahagian itu. Baginda tahu yang melakukannya adalah kaum Yahudi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Baik. Mengenai hadis ini dia pernah kata itu adalah bahagian kaki peha tu. Peha kambing tu. Di situ bahagian yang Nabi paling suka. Dan di situ Yahudi telah bubuh racun ketika Nabi balik daripada Khaybar kan. Baik. Abu Ubaid melaporkan, aku memasak satu kuali makanan untuk Rasulullah SAW. Baginda sangat menyukai daging bahagian kaki. Oleh itu aku menghidangkan untuk baginda satu bahagian kaki. Kemudian baginda berkata, ambilkan lagi bahagian kaki untukku. Aku menghidangkan lagi untuk baginda. Selepas itu baginda meminta lagi, ambilkan lagi bahagian kaki untukku. Aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah SAW, berapakah jumlah kaki yang dimiliki oleh seekor kambing? Rasulullah menjawab, demi Allah yang jiwa ini berada di dalam genggamannya, sekiranya kamu diam sahaja, pasti kamu akan dapat menghidangkan apa yang aku pinta. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, hadis sahih. Baik. Nabi, kata ulama, dihidangkan oleh Abu Ubaid radhiyallahu anhu. Abu Ubaid masak kambing untuk Nabi SAW. Kemudian apa berlaku tuan-tuan yang mulia? Kemudiannya Nabi SAW minta ditambah lagi. Setelah habis Nabi minta ditambah lagi. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Tapi pertanyaan itu pertanyaan yang dengan beradab lah, bukan tanya perli. Berapakah kaki yang ada pada satu kambing? Masya Allah. Maka Nabi beritahu apa? Kalau kamu tak tanya tadi, Allah akan bagi. Maka maksudnya akan ada lagi. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi kaki kami daripada khazanah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan cukupkan. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Perlu juga diketahui bahawa bila diceritakan tentang Nabi dijamu ini, biasanya Nabi tidak akan makan seorang. Nabi SAW akan makan berjemaah. Makan berjemaah tuan-tuan. Nabi akan makan berjemaah, bukan makan seorang-seorang. Bahkan biasanya kalau Nabi makan yang sedap, Nabi SAW akan bungkuskan untuk bagi kepada Fatimah radhiyallahu anha yang beberapa hari sudah tidak makan. Subhanallah. Baik. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebenarnya bahagian kaki bukanlah yang paling disukai Nabi SAW. Baginda hanya makan daging sekali-sekala. Ini tuan-tuan. Ini hadis yang menjelaskan tentang Nabi bukan tiap-tiap hari makan daging kambing ataupun daging lembu. Apabila dimasak, bahagian kaki yang lebih cepat matang. Dan bahagian itu juga yang dihidangkan terlebih dahulu kepada baginda SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini mengenai bab cuka tadi tuan-tuan. Dimasuk sikit bab cuka tadi. Apa Saudara Aisyah kata? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni hadis sahih mengenai bab cuka tadi. Ummu Hani radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah SAW datang ke rumahku dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Baginda SAW bersabda, berikanlah kepadaku. Sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi masih ada cuka dalamnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Satu rumah tak dikira sebagai kekurangan lauk selagi ada cuka dalamnya tuan-tuan. Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih, ini hadis mengenai makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Seterusnya kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan Nabi SAW bersabda, keutamaan Aisyah berbanding wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan tharid berbanding makanan-makanan lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tharid ni kata ulama adalah roti yang dicicah dengan kuah daging. Roti yang dicicah dengan kuah daging. Roti yang dicicah dengan kuah daging. Dan sarid ni termasuk dalam makanan yang diberkatkan. Keberkatan ada dalam 3. Satu berjemaah, satu dalam bersahur dan ada dalam sarid.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Aisyah atas seluruh kaum wanita adalah seperti keutamaan Tharid atas seluruh makanan. Hadis sahih Imam Bukhari. Baik. Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW mengambil wuduk selepas makan sepotong keju. Kemudian beliau melihat Rasulullah SAW makan bahagian bahu kambing, lalu bersolat tanpa mengambil wuduk semula. Ini berlaku perbezaan pandang ulama dalam menyebutkan tentang hukum fiqh dalam bab mengambil wuduk ni, tuan-tuan. Baik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah menyambut tetamu dengan kurma dan makanan yang diperbuat daripada tepung semasa majlis walimah pernikahan baginda dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhu. Hadis sahih Imam Tirmizi. Tuan-tuan yang mulia, ini makanan yang panggil haish. Dan tuan-tuan ini boleh dapatkan di Madinah, ada jual. Dia macam jam. Macam jam lah, kita makan jam cicah roti tu kan. Dia macam jam. Ni dibuat Nabi SAW gaulkan makan-makan yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW. Nabi SAW. Baik, maka jadilah dia macam jam. Dimakan dengan roti itu lama. Baik. Ini dijual di Madinah dulu dekat Masjid Nabawi, waktu buka puasa dihidangkan, tapi sekarang dah tak dihidangkan sebab benda tu kalau jatuh kat kapet dia akan susah nak basuh. Baik, sarid tu macam roti canai banjir ke ustaz? Orang tanya. Baik. Sarid. Ulama kata Nabi SAW, kalau ada benda yang sedap, Nabi akan dahulukan sahabat. Nabi akan dahulukan para sahabat. Baik. Satu jemaah, tuan-tuan yang mulia, nak cerita pasal sarid ni, ada banyak terjemahan sarid ni. Ada ulama kata kuah daging yang panas dan dicicah dengan roti. Ada kata macam kuah kurma, ada kata macam kuah kari. Wallahu ta'ala alam. Kuah daging. Baik. Satu jemaah Malaysia keluar di Pakistan. Sampai di Raiwin, markas dakwah besar Pakistan. Di Raiwin. Maka orang Raiwin dia malam tu hidangkan lauk daging dengan roti tempayan. Subhanallah. Roti tempayan kan. Baik. Orang Malaysia dia makan yang tengah. Yang tengah tu dia makan. Yang keras-keras tu dia tinggal, tak habis lah. Kan roti tempayan kan bulat. Yang tengah-tengah tu lembut sikit. Yang keliling tu keras sikit kan roti tempayan kan. Yang keras tu mereka kurang lah sikit makan. Yang tengah tu habis lah. Dan daging habis licin, tinggal kuah je. Baik. Orang yang khidmat ta'am Pakistan ni, badan besar Masya Allah. Dia pun angkat kuah tu disimpan. Dan yang keras-keras tu, roti-roti keliling tu, yang keras-keras tu, dia patah-patahkan, masuk dalam plastik, diikat, digantung. Besok lepas habis bayan subuh, orang Malaysia nak sarapan. Jemaah yang khidmat jemaah Malaysia ni, orang khidmat jemaah Malaysia ni, dia panaskan kuah tu betul-betul panas. Kuah yang semalam yang orang Malaysia makan daging dah habis, tinggal kuah saja tu. Dia hidangkan kuah tu. Dan roti yang digantung yang keras tu dia buka, dia hidang. Jemaah Malaysia tuan-tuan, kan, terkejut lah. Malam tadi kita bagi baik punya daging, dah selesai kita dah amsam. Roti baik punya, tinggal roti keras yang kita tak makan. Ini pagi rupanya dihangatkan kuah tu, roti keras je dia bagi kat kita. Pakistan yang besar yang khidmat ta'am tu tuan-tuan, di mata jemaah Malaysia rasa macam kecil besar je tuan-tuan. Dan brother Pakistan tu, Haji Sab Pakistan tu, Bayi Sab yang jaga ta'am untuk orang Malaysia tu, dia tahu orang Malaysia ni mesti macam marah kat aku ni. Takkanlah mehman ni tetamu datang bagi makan ni je. Maka dia pun pergi bisik dekat telinga jemaah Malaysia tu. Dia kata, tuan, ini sarid. Mau nangis semua jemaah Malaysia tuan-tuan. Sebab di sisi ulama Pakistan, sarid ni ialah kuah daging. Dagingnya dah dijamu dah kepada sahabat. Kuah daging tu, Nabi SAW makan kuah daging. Bukan daging tu. Ini di sisi ulama Pakistan lah. Dan menyatakan tentang sarid tu apa.
Berkat kata Nabi SAW. Maksudnya bekas dah. Orang dah tak nak dah. Kuah je. Nabi SAW makan. Itu Nabi kata berkat dalam sarit. Subhanallah. Namun ada orang kata sarit ni juga ada daging dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Dia tak nak menceritakan tentang sarit. Dan kuah tu kuah yang dah dipanaskan. Bila masuk roti kekar tu jadi lembut lah. Baik. Seterusnya. Hasan bin Ali Allah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Allah Ibnu Ja'far radhiyallahu anhu datang mengunjungi Salma. Mereka berkata kepada Salma, tolong hidangkan kepada kami makanan kesukaan Rasulullah SAW dan yang baginda anggap baik dimakan. Salma berkata, wahai anak-anakku, kamu tidak mungkin menyukai makanan itu lagi sekarang. Seorang daripada kami membalas, buatkan saja untuk kami. Salma pun bangun lalu mengambil tepung gandum dan menumbuknya. Sesudah ditumbuk, gandum itu dimasukkan ke dalam kuali dan dituangkan sedikit minyak zaitun. Dicampur lada dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan. Apabila siap, Salma menghidangkan makanan itu kepada mereka bertiga dan berkata, inilah makanan kesukaan Rasulullah SAW dan baginda anggap baik dimakan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masya Allah. Makanan yang begitu simple, tuan-tuan. Begitu dhaif, Masya Allah. Maksudnya Nabi SAW nampak makanan Nabi tak adalah bersungguh-sungguh sangat, tuan-tuan. Ni kenapa ni kenapa macam ni kenapa macam ni. Tidak, Nabi makanan ni Nabi tak ada komplain-komplain. Subhanallah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah datang ke rumah kami lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda. Rasulullah berkata, keluarga ini seolah-olah tahu kami menyukai daging. Hadis sahih. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah keluar dari rumahnya, aku menemani baginda. Baginda SAW mengunjungi seorang wanita Ansar. Wanita itu menyembelihkan seekor kambing. Lalu baginda memakannya. Wanita itu juga menghidangkan sepiring kurma matang. Kurma matang. Rotab, kurma muda. Dan Rasulullah memakannya. Selepas itu baginda mengambil wuduk untuk mendirikan solat zuhur. Baginda pergi. Sesudah solat, wanita itu membawakan sisa daging kepada Rasulullah SAW dan baginda memakannya. Kemudian baginda SAW mendirikan solat asar tanpa mengambil wuduk semula. Baik. Seterusnya, tuan-tuan. Ummu Munzir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW datang ke rumahku bersama Ali radhiyallahu an. Kami memiliki beberapa tangkai kurma yang kami gantung. Rasulullah SAW dan Ali memakan kurma itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepada Ali, berhenti wahai Ali, kamu baru saja sembuh daripada sakit. Ali pun duduk manakala Rasulullah SAW meneruskan makan. Lalu aku menghidangkan lobak dan gandum untuk mereka. Menghidangkan lobak dan gandum. Baik. Untuk mereka. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, inilah yang sepatutnya kamu makan sebab makan-makanan ini lebih baik untukmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dia adakan lobak dengan gandum kepada Sayyidina Ali yang waktu itu baru sembuh daripada sakit. Subhanallah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lagi dua hadis tuan, nak habis dah. Rasulullah SAW datang dan bertanya kepadaku, adakah kamu mempunyai makanan? Aku menjawab tidak. Lalu baginda Rasulullah bersabda, jika begitu aku berpuasa. Pada hari lain Rasulullah datang dan aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ada hadiah untuk kita. Baginda bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, kurma yang dicampur mentega dan tepung. Rasulullah bersabda, aku sebenarnya sudah berpuasa sejak pagi ini. Lalu baginda memakan pemberian itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini tuan, Nabi kalau tak ada makanan, Nabi akan puasa. Subhanallah. Nabi akan berpuasa. Subhanallah. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atasnya dan bersabda, ini kurma adalah lauk bagi ini roti. Kemudian baginda Rasulullah memakannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang terakhir, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW sangat menyukai Nabi SAW sangat menyukai thuflu. Apa itu?
makanan yang diperbuat daripada tepung gandum dicampur mentegar. Abdullah bin Abdul Rahman berkata, maksud suflu itu ialah sisa daripada makanan. Maksudnya bekas makanan. Baik, di sini nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, kebanyakan makanan yang Nabi SAW makan adalah makanan yang mana Nabi akan mendahulukan orang lain dulu makan. Macam kaki kambing tadi, orang dah ambil bahagian yang elok-elok, Nabi ambil dengan kaki. Macam Sarid tadi, setengah pandangan, termasuk ulama' di Pakistan kata, roti yang elok-elok tu dah bagi kat sahabat, yang keras-keras ni Nabi yang makan. Daging Nabi bagi kat sahabat, kuah Nabi makan, subhanallah. Tapi taklah bermakna Nabi tak makan daging tu. Ada di waktu yang lain Nabi SAW makan. Baik. Sebab itu setengah pandang kata dalam bab adab makan, bila makan benda yang sedap, kalau makan berjemaah, Nabi akan makan perlahan sikit. Supaya orang yang makan dengan Nabi SAW itu dapat merasai sedapnya makanan tu. Kalau makan yang kurang enak, kurang sedap, Nabi akan makan sedikit laju. Supaya tidak ada sahabat ataupun tidak ada orang yang makan dengan Nabi berjemaah tu dapat merasai yang makanan ini kurang enak. Nabi tak nak orang komplain makan. Nabi tak nak orang merendahkan makanan. Ini tuan-tuan, sifat Nabi. Pernah saya pergi ceramah, saya ceritalah, Nabi SAW kalau makan benda sedap, Nabi akan makan perlahan sikit supaya orang yang makan dengan Nabi itu dapat makan sedap banyak. Kalau makan kurang sedap, Nabi akan makan apa? Nabi makan laju sikit supaya orang yang makan dengan Nabi itu tak sempat rasa makanan tak sedap. Lepas makan mereka hidang biryani, sedapnya masya-Allah. Kita orang hidang biryani tuan-tuan, masya-Allah, takkan nak makan sikit-sikit kan? Orang hidang datang pula jauh-jauh ceramah, kita makan masya-Allah dengan kadar yang patutlah, bukanlah makan terlampau banyak pun. Kita makan dengan kadar yang patut. Dia yang tuangkan nasi itu kan, bukan kita yang cedok. Dia tengok kita makan dengan semangat sebab sedap, masya-Allah. Baik, dia pun kata, ustaz, adakah tak sedap ni ustaz saya masak? Saya kata kenapa? Sebab tadi ustaz cakap kalau makan benda tak sedap, Nabi akan makan laju sikit. Ni sebab kita nak amal ni susah tuan. Nak amal yang Nabi buat ni, sebab kita bila benda sedap ni memang kita makan laju lah sikit. Sedap tuan-tuan, masya-Allah. Bila tak sedap ni kurang lah sikit kita makan. Jadi kita nak belajar-belajar lah ikut Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang mula, itulah tentang adab makan. Setelah hampir saya rasa 4 ataupun 5 kali kelas kita. 5 kali dah kelas kita mengenai adab makan ni selesai. Pada pertemuan akan datang kita akan masuki bab yang seterusnya. Adab seterusnya mungkin kita akan memasuki adab perjalanan, adab safar. Itulah kita ambil bahagian insya-Allah. Semoga terima kasih semua. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian terkasar bahasa tersilap kata terlanjur bicara. Minta maaf tentang minta ampun pada Allah. Selamat berpuasa. Mohon tuan-tuan share video-video ni supaya orang lain dapat ambil manfaat mengenai lauk pauk Nabi SAW, adab-adab makan tuan-tuan. Buatlah satu file kan. Video-video mengenai adab makan Nabi SAW supaya boleh jadikan rujukan, supaya kita punya hidup terpandu dengan adab dan adab yang dianjurkan oleh para ulama dan sunnah Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan, kita tidak akan sampai kepada cinta Allah melainkan dengan ikut Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang hidupkan sunnahku, orang yang cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta padaku akan bersama-sama dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah terima semua. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian ada terkasar bahasa. Tersilap kata terlanjur bicara. Minta maaf tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Selamat berpuasa tuan-tuan, selamat berbuka. Banyakkan doa. Banyakkanlah kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa untuk diri, keluarga, umat, seluruh alam. Moga terima kasih semua sehingga bertemu lagi. Mohon tuan-tuan share video ini dan kita bertemu pada pertemuan akan datang Jumaat depan nanti tuan-tuan. Kita akan masuk bab adab yang seterusnya, iaitu adab perjalanan insya-Allah. Tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.